Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Kita masih dalam PKP. Oleh itu kita tak dapat berkumpul di gereja. Walaupun kita tak dapat berkumpul di gereja, Padri menggalakkan kamu untuk berkumpul di rumah masing-masing sebagai satu keluarga. Kamu boleh menyanyi beberapa lagu-lagu puji-pujian. Selepas itu, kamu boleh baca bacaan-bacaan untuk minggu ini. Dan selepas itu, kamu boleh dengar firman Tuhan yang Padri kongsi. Selepas itu, kamu boleh berdoa. Gunakanlah masa itu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Tinggi dan Maha Kudus, kami mengucap beribu-ribu terima kasih atas semua berkat yang kami telah menerima dari Bapa Allah melalui dalam Yesus Kristus. Kami juga ucap terima kasih untuk firman Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami berdoa, Bapa akan terus mengajar kami tentang kehendak Allah. Dan memberi kami kuasa, kekuatan untuk menyerah kehidupan kami ke bawah pimpinan Roh Kudus. Dan untuk mengikut firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila kita menghadapi masalah, apa yang kita selalu buat? Ini masalah kita tak payah cari lah. Masalah ini kita tak payah cari. Masalah akan cari kita. Ada satu lagu Tamil. Dia kata, ini masalah seperti pintu masuk untuk setiap rumah. Kita tahu bukan? Tak ada rumah yang tak ada pintu masuk. Mesti ada pintu. Seperti itu tak ada manusia yang tak menghadapi masalah. Tapi bila kita menghadapi masalah, apa yang kita selalu buat? Hari ini kita akan lihat majlis perkahwinan di Kana. Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 1 hingga 11. Di sini kita akan belajar apa yang kita harus buat bila kita menghadapi masalah. Ini masalah pun ada bermacam-macam. Kadang kalau kita tahu, mungkin saya akan menghadapi satu masalah. Mungkin kita boleh bersiap sedia lah untuk menghadapi masalah itu. Kadang kalau kita tak sangka, tak bersiap sedia, tapi masalah itu dah sampai. Macam COVID-19. Tahun lalu tak ada sesiapa yang bersiap sedia untuk menghadapi masalah ini. Tiba-tiba PKP, ramai yang terpaksa berhenti gereja, masalah kewangan, bermacam-macam masalah. Dan di sini kita akan baca macam mana kita boleh menghadapi masalah kita. Yohanes 2 ayat 1. 2 hari kemudian ada majlis perkahwinan di kota Kana, di negeri Galilea.
Ibu Yesus di sana. Itu majlis perkahwinan. Kita semua tahu di kampung masing-masing di Sabah atau Sarawak. Itu majlis perkahwinan itu satu upacara yang besar. Satu hari saya pernah ikut beberapa majlis perkahwinan di Sabah dan Sarawak. Satu hari mereka akan memberi makanan dan free flow of minuman tuak. Penduduk kampung semua akan dijemput. Mereka akan datang untuk makanan tengah hari. Mereka akan datang untuk makanan malam. Ini macam satu perayaan untuk satu kampung. Ayat 2, Yesus dan pengikut-pengikutnya juga dijemput ke majlis tersebut. Apabila wine sudah habis, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan wine. Ini tiba-tiba mereka telah menghadapi satu masalah. Itu masalah yang besar. Macam majlis perkahwinan di kampung. Satu kampung telah dijemput. Saya pernah nampak lah. Mereka akan minum tuak. Minum free . Mereka akan minum yang akan jadi mabuk free. Itu satu adat istiadat. Dan tiba-tiba pukul 6 atau 7 petang tak ada tuak lagi. Macam mana? Apa yang orang yang kita jemput akan kata? Apalah kamu ni? Kami datang, tuak pun tak ada. Kedekutlah kamu ni. Macam-macam yang orang akan cakap, bukan? Bukan setiap hari menggalakkan kamu minum tuak. Tapi itu adalah satu adat istiadat di kampung, di Sabah Sarawak. Majlis perkahwinan, makanan dan minuman. Makanlah. Makan. Minum. Tiba-tiba tuak dah habis. Itu satu masalah yang besar. Di sini mereka dah habis wine. Dan mungkin mereka pun dah tahu apa nak mereka buat. Macam mana mereka boleh mengatasi masalah itu. Mungkin di bandar tak ada masalah lah. Kita boleh cepat-cepat suruh orang pergi dan beli. Tapi di kampung, dari mana kita boleh cari minuman? Ramai orang yang kita telah jemput dah datang. Mereka tunggu. Mereka tanya, mana tuak? Mungkin malu lah. Tuan rumah pun akan rasa malu. Dan kita baca di sini ayat 3. Apabila wine sudah habis, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan wine. Itu Ibu Yesus dia telah pergi kepada anaknya dan kata, mereka sudah habis wine. Kita pun dah tahu mengapa dia cari Yesus dan memberitahu kepada dia masalah keluarga. Tak cukup wine. Tapi setiap kali saya baca ini, Ibu Yesus telah pergi kepada Yesus.
Kadang-kadang bila kita menghadapi masalah ataupun bila kawan-kawan kita menghadapi masalah, satu kelemahan, kita suka kongsi masalah kita dengan orang-orang yang lain. Atau bila kita dengar masalah orang lain, kita suka kongsi masalah mereka dengan orang-orang lain. Ini tak ada apa yang kita akan dapat. Kita boleh kongsilah masalah kita dengan semua orang yang kita jumpa. Dia kilang lah, mana-mana, tapi apa kebaikan? Dan bila kita kongsi masalah orang lain dengan orang lain, itu jadi satu dosa. Kalau kita hanya nak kongsi, tapi kita mesti belajar. Bila kita menghadapi masalah, kita mesti cari Tuhan Yesus. Itulah Padi telah belajar dalam kehidupan saya. Padi pun telah menghadapi bermacam-macam masalah. Jangan ingat, dia padri ya. Betul, Tuhan telah memberkati saya. Tapi setiap kali saya menghadapi masalah, saya menghadapi bermacam-macam masalah. Tapi saya telah belajar untuk membawa masalah saya kepada Tuhan Yesus. Sampai sekarang pun saya menghadapi masalah. Ada beberapa masalah yang Padi tak boleh kongsi dengan sesiapa pun. Hanya boleh kongsi dengan Tuhan Yesus. Oleh itu Padi setiap pagi saya ambil masa untuk kongsi, untuk memberitahu kepada Tuhan Yesus masalah-masalah yang saya sedang menghadapi. Dan saya juga setiap pagi berdoa supaya Tuhan akan memimpin saya. Tuhan akan memberi saya kekuatan supaya saya boleh mengatasi masalah-masalah. Dan bila kita pergi kepada Tuhan Yesus, Dia akan buat sesuatu untuk kita. Tengok apa yang Yesus kata. Yesus menjawab, "Puan, janganlah suruh aku saatku belum tiba." Dalam bahasa English, my time has not come. Itu bukan bermakna saya tak mau buat apa-apa pun. Yesus hanya kata, tunggulah. Tunggu, saat aku belum sampai. Saya akan buat sesuatu. Tapi wine dah habislah nak. Mereka cari wine. Tapi Yesus kata, masa saya belum tiba lagi. Dan Ibu Yesus pun tak cakap apa-apa. Dia kata dia telah serahkan masalah itu kepada Yesus. Dia telah terus serahkan. Dia percaya Yesus akan buat sesuatu. Sebelum itu kita mesti serahkan dan percaya Yesus mesti akan buat sesuatu. Yesus mesti akan tunjuk jalan macam mana kita boleh mengatasi masalah. Kadang-kadang masalah itu boleh jadi satu berkat untuk kita. Itu yang kita nyanyi kan? Aku berserah, aku berserah. Satu lagu yang cantik ya. Dan kita mesti belajar untuk serahkan masalah kita apa saja kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Yesus telah buat, kita baca orang Yahudi ada pembasuhan di situ, ada 6 buah tempayan untuk keperluan itu. Dan setiap tempayan isinya kira-kira 100 liter air. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka mengisi semua tempayan itu sehingga penuh. Mereka tanya, wine dah habis. Tapi Yesus suruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan dengan air. Air yang biasa. Mereka tak cakap apa-apa pun. Mereka tak lawan. Mereka tak gaduh. Mereka tak kata, kita mau wine bukan air. Tapi mereka terus ikut arahan yang diberi oleh Yesus.
ayat 8. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang ambillah sedikit air itu dan hidangkannya kepada ketua majlis. Mereka membawa air itu kepada ketua majlis. Ketua majlis itu mengecap air yang sudah berubah menjadi wine. Air telah jadi wine. Sebab Ibu Yesus telah serahkan masalah itu kepada Yesus. Pelan-pelan telah ikut arahan Yesus. Dan Yesus telah ambil air dan menjadikan itu wine. Seperti itu kita mesti belajar dalam kehidupan kita untuk serahkan masalah kepada Tuhan. Dan tunggulah. Dalam zaman ini ya, kita suka instant, semua pun kita nak instant. Macam instant mie, Maggi mie, cepat dimasak, sedap dimakan. Ya memang cepat dimasak, sedap dimakan, tapi kita tahu bukan baik untuk kesihatan kalau kita makan setiap hari. Kadang-kadang Tuhan Yesus kata, tunggulah, masa saya belum tiba. Kita mesti belajar untuk tunggu untuk masa Tuhan. Dan dia mesti akan selesaikan masalah kita. Macam mana kita tak tahu. Saya tak ada seorang yang ingat dah Yesus akan ambil air dan jadi wine. Tapi Yesus telah mengambil air dan menjadi wine. Itu wine yang sangat baik. Oleh itu kalau kita serahkan dan tunggu untuk masa Yesus, Tuhan Yesus mesti seperti dia ambil air dan ubah supaya air jadi wine, dia boleh mengubah masalah kita untuk menjadi satu berkat untuk kita, yang dia terus akan memimpin kita. Oleh itu, mari mengajar kamu, serahkanlah masalah kamu, janganlah cari pergi jumpa bomo lah, jangan kongsi masalah kamu dengan setiap orang yang kamu lihat, bukan, carilah Tuhan, berdoa. Itu yang Paris selalu kata, berdoa. Bawalah masalah kamu kepada Tuhan dalam doa, dan serahkanlah masalah kamu kepada Tuhan, dan percaya dia akan membuat sesuatu untuk kebaikan kamu dan keluarga kamu. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.